أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini insya-Allah akan diteruskan. Cuma saya terlupa ada satu perkara yang diminta supaya diberikan sedikit penjelasan lagi lah. Minggu lepas kita ingat kita tak nak bahas lagi lah isu berkait dengan Nur Muhammad ataupun An-Nur Muhammadi. Tapi ada setengah pihak minta supaya menjelaskan sedikit lagi berkenaan dengan isu yang juga berkait dengan persoalan itu. Dan isu ini agak kontroversi dan panas sikit. Lebih panas daripada isu Nur Muhammad itu. Yang ni dengan erti isu ni macam gelegak sikit lah. Tentang Nur Muhammad tu kira panah dah lebih kurang. Tapi yang ni panah lagi. Maka insya-Allah saya cuba untuk menjelaskan sedikit sekadar sederhana untuk kita sama-sama berusaha untuk memahaminya. Masalah orang nak terima, tak mau terima, tu cerita lain. Tapi kita nak menjelaskan supaya kalau orang nak terima pun dia ada asas penerimaan. Kalau dia nak tolak pun dia tolak atas kefahaman yang jelas. Kalau nak tolak juga silalah. Kita tak ambuh penolakan yang berasaskan kepada keterbatasan pengetahuan. Kita tolak dalam keadaan kita sendiri tak tahu, tak jelas mana. Kita tak ambuh gitu. Jadi kalau ada orang nak tolak pun biar dia faham tu. Biar dia jelas maksud yang nak disampaikan. Dan tak setuju ke, terserahlah. Dan orang yang nak menerimanya biar dia faham atas asas yang kukuh. Tak ambuh dia ikut-ikut orang. Orang kata gitu, ya gitu jugalah. Biar dia faham, biar dia tahu perkaranya. Baik, perkara yang saya nak
sebutkan ini, iaitu mengenai tafsiran surah Al-Ikhlas. Seperti yang sedia maklum, surah Al-Ikhlas ini jelas menyatakan kepada kita tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Ikhlas ini dia telah mencakupi sebahagian besar daripada sifat-sifat yang wajib kita tahu tentang Allah dalam surah Al-Ikhlas ini. Mencakupi banyak sifat-sifat yang menjadi kewajipan kita faham, tahu dan yakin dalam hubungan keimanan kita terhadap Allah. Itu tidak diragukan lagi. Isu timbul sikit apabila ayat ini telah difahami secara isyarat oleh tokoh tasawuf tertentu dan mengaitkannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang nak ditonjolkan ialah tentang keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna menjadi cerminan Allah di dunia ini. Cerminan. Ya, kita faham perkaranya dulu. Sebelum kita pergi masuk ke dalam sikit, biar tahu perkaranya apa benda dulu. Bagaimana surah ini berkait dengan perkara itu? Boleh ke, tak boleh ke, atau macam mana? Jadi perkara yang nak disampaikan oleh tokoh tasawuf berkenaan, yang akan saya sebut sikit demi sedikit lah, supaya tak berterabur, iaitu tentang Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna menerima kenyataan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Sudah saya sebutkan dulu tentang Nur Muhammad atau Ruh Muhammad ini. Pertama sekali diyakini oleh segolongan para ulama, khususnya ulama tasawuf lah, bahawa pertama sekali dia adalah makhluk yang terawal diciptakan. Sudah saya jelaskan dalilnya. Orang nak terima, tak boleh, sudahlah. Dan dia bukan perkara dasar keimanan. Yang kedua, dalam hubungan dengan Allah, Nur Muhammad ini atau Ruh Muhammad ini merupakan makhluk yang paling sempurna menerima kenyataan yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Bahasa mudah gini orang panggil cerminan. Sini kadang-kadang orang keliru sikit, cerminan. Macam kita tengok cermin. Kita dalam cermin, gambar kita dalam cermin. Jadi yang dalam cermin tu dengan kita ni tak sama. Kita yang dalam cermin. Tapi cermin itulah yang memperlihatkan kita, yang memperlihatkan. Maka demikianlah tamsilan mudah. Maka Nur Muhammad ini cerminan, tempat Allah Ta'ala menyatakan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kita sendiri tahu mengaji Usuluddin, makhluk ini dalil kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Dalil. Langit, bumi, cakrawala, binatang-binatang. Makhluk ini adalah dalil yang memperlihatkan, menunjukkan kepada sifat-sifat ketuhanan Allah, tentang kewujudan Allah, sifat-sifatnya yang lain, tentang kekuasaan Allah, tentang keilmuan ilmu, tentang ilmu Allah dan sebagainya. Makhluklah sebagai image yang memperlihatkan itu. Lalu
Antara sekian banyak makhluk ni, makhluk yang paling mulia itu siapa? Tidakkah Nabi Muhammad? Jadi kalau makhluk semua ini menjadi cerminan yang menunjukkan kepada Allah, Nabi Muhammad itu lebih-lebih lagi. Sebab apa? Dia adalah makhluk yang paling mulia. Kalau unta pun boleh menjadi dalil, boleh menjadi cerminan yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah, apatah lagi makhluk yang paling mulia. Itu jalan rekah nak kabarnya. Kita hari ini ni kita semabur situ tu. Maka Nabi Muhammad ini, Nur Muhammad, cerminan yang paling sempurna di antara yang ada ni, yang memperlihatkan kesempurnaan zat dan sifat-sifat Allah, yang memperlihatkan. Yang dengannya, kalau kita ngaji Usuluddin kau, dalil lah, dalil berdalilkan makhluk, kenalah kita kewujudan Allah. Tu gaya Usuluddin. Berdalilkan makhluk, kenalah kita tentang sifat-sifat Allah, tentang kudratnya, iradatnya. Maka tasawuf dia tengok kok sudut lain sikit, maka dia panggil tajalli, manifestasi, kenyataan, penzahiran. Dan tidak jauh, tidak berlawan dengan gaya Usuluddin, cuma sudut pandangan yang berbeza sikit. Biar nampak situ, kita lekok jauh sikit. Kita nak masuk kampung hok jalan bukan hok jalan dia ni simpang siur sikit ni. Waktu nak masuk kampung jenis jalan dia main tinggi rendah ni, kena lekok-lekok lah sikit. Kita main jauh sikit. Sebab untuk mendekatkan faham dulu. Jadi yang nak diberitahu itu. Baik, nanti saya perkukuhkan. Tapi sebelum itu, isunya tafsiran itu, tafsiran tentang Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang paling sempurna, menjadi cerminan yang memperlihatkan sifat-sifat kesempurnaan Allah tu, berkait dengan surah Al-Ikhlas ni, boleh ke? Ada alasan ke? Kalau bahasa Arab panggil ada wajah ke? Kau ngaji kau bahasa kita lah. Ada wajah ke nak kata gitu? Kok surah Al-Ikhlas tu boleh pergi ke situ? Boleh menunjukkan ke situ ke? Ini persoalan. Baik, sebelum itu saya nak mukaddimahkan dengan beberapa mukaddimah dulu. Mukaddimah dulu. Pertama sekali, Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah mukjizat yang kekal. Dan antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberi mukjizat yang kekal. Nabi-nabi lain mukjizat dia terbatas, tapi yang kekal sampai ke penghujungnya Nabi Muhammad manusia Al-Quran. Baik, antara yang dijelaskan oleh Nabi sendiri mengenai Al-Quran ini tentang cirinya, cirinya. Ini mukadimah yang perlu kita faham dulu. Bila kita tak faham mukadimah ni, jalan sakok, pitu tutup. Kena faham mukadimah ni dulu. Maka antara yang dijelaskan oleh Nabi sendiri tentang khususiyah Al-Quran ini, ialah Nabi menyatakan utitu jawami'al kalim. Aku, kata Nabi, diberikan Allah, dikurniakan Allah jawami' al-kalim. Apa erti jawami' al-kalim? Jawami' al-kalim ni, al-kalimah al-jami'ah, yakni perkataan yang ringkas, yang mudah tapi mencakupi pengertiannya, luas dan mendalam maksudnya. Ini kita nak faham bahawa ciri Al-Quran itu adalah jawami' al-kalim, yakni kalimah-kalimah yang ringkas tapi padat. Maknanya itu sangat mendalam, luas dan mendalam,
mencakupi semua itu. Dalam bahasa mudah, lautan yang tidak bertepi. Kita kena faham ni ciri Al-Quran, lautan yang tidak bertepi. Maka dari sini perlu kita faham bahawa tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama dalam dunia Islam sampai ke hari ini itu bukan bererti maksimal. Maksudnya tak ada dah. Tak ada dah. Yang ditulis oleh ulama-ulama, tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama, setakat tu je. Tak boleh lagi dah. Tak ada. Bukan seperti itu. Bererti berasaskan ciri Al-Quran ini sebagai jawami al-kalim, bahawa tafsiran-tafsiran yang sudah ada, yang ditafsirkan oleh alim ulama kita, bahawa itu hanya sebagai sebahagian daripada tafsiran-tafsiran Al-Quran. Masih belum selesai. Masih belum sampai ke penghujungnya. Dengan erti bagi sesiapa yang dikurniakan Allah kefahaman, mungkin akan memberikan tafsiran-tafsiran yang agak mungkin berlainan sikit daripada yang sudah lalu. Tapi bab tafsiran ini nanti kita akan lihatlah, bukan semudah itu untuk orang tafsir. Nanti kita akan lihat. Cuma nak kabarnya, fakta pertama, perkara pertama yang perlu kita faham, bahawa ciri Al-Quran itu adalah jawami al-kalim, yakni kalimat yang meluas dan mendalam maksudnya itu, mencakupi maksudnya, sehingga tafsir-tafsir yang ada sekarang ini itu bukanlah yang terakhir, bukanlah itu saja, tak ada lain, bukan. Masih ada ruang untuk tafsiran-tafsiran ini. Ini mukadimah mula-mula kita kena faham. Jangan kita kata tafsir-tafsir yang ada dalam dunia Islam hari ini itu sudah sempurna, lengkap dah, habis dah. Kata orang su dah, sampai ke su dah, habis sikit, tak ada ruang-ruang lain, lengkap, sempurna, tak ada ruang. Jangan seperti itu. Ini mukadimah pertama yang saya nak beritahu, bahawa ruang-ruang menafsir itu masih luas. Tapi tidak semudah itu untuk tafsir. Kena cukup alat. Tak cukup alat, jadi kakah benda lain. Mukadimah pertama. Yang kedua, kita tengok kepada kitab-kitab tafsir. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab tafsir, kita akan tengok ada beberapa jenis tafsir ni. Kita mukadimah kedua kita kena faham. Ni khususkan ada berapa jenis tafsir ni. Pertama sekali, sedia maklumlah orang panggil at-tafsir bil ma'sur. At-tafsir bil ma'sur ni menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dengan riwayat-riwayat hadis. Sesetengah tafsir itu dia bercampur dalam tu, tapi cenderung ke salah satu ni. Maka salah satu daripada jenis-jenis tafsir yang ada ni orang panggil tafsir bil ma'sur, menafsirkan ayat menggunakan ayat-ayat lain ataupun menggunakan hadis-hadis, riwayat-riwayat. Dan antara tafsir yang cenderung ke arah ni tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, dan banyak lagi lah. Yang banyak cenderung, banyak, kadang-kadang campur juga dalam tafsir ni, tapi banyak memuatkan tafsir jenis ni ditafsirkan ayat dengan ayat lain, dengan hadis-hadis lain, orang panggil tafsir bil ma'sur. Sejenis. Jenis yang kedua, orang panggil at-tafsir bil ma'qul bil aqli, tafsir menggunakan ijtihad, menggunakan ijtihad akal, bukan guna akalan. Ijtihad akal ni maksudnya ijtihad yang berkaedah, yang berasas. Jangan pakai terjemah akalan ni ikut kita no. Tafsir ayat ikut suka dia. Ini bukan. Tafsir dengan bil ma'qul ni
dengan menggunakan kaedah ijtihad yang mana ada asas, ada kaedah, ada dasar cara dia berijtihad, berfikir tu. Tapi cenderung antara tafsir-tafsir yang cenderung dengan gaya ni tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Burusawi dan sebagainya lagi, banyak lagi lah. Jadi ni tafsir pasal ni. Jadi banyak ayat-ayat ditafsir menggunakan kefahaman-kefahaman yang sifatnya ijtihadi. Ada juga di dalam tu yang dirujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis, ada juga. Tapi keseluruhan tu banyak cenderung tak? Banyak aspek-aspek ijtihad dalam tafsir itu. Yang ketiga, jenis tafsir ni kita kena faham. Yang ketiga orang panggil tafsir bil isyarah, tafsir isyarat. Tafsir isyarat, tafsir sufi. Ini saya akan detailkan sikit. Satu, nombor dua tu kita dah nak detail. Hak tiga ni nak detail sikit sebab berkait dengan perkara yang kita nak cover ni. Tafsir bil isyarah. Baik, ketiga-tiga jenis tafsir ini sudah diiktiraf oleh ulama-ulama, sudah diperakukan ulama. Dia nak kata benda ulama-ulama Islam memperakukan tiga jenis ni. Kita kena ingat buah tu, bahawa ulama-ulama Islam memperaku tiga jenis ni. Masing-masing punya kecenderungan, cenderung kepada tafsir bil ma'sur, bil ma'qul, kok ada dia lah. Tapi tiga-tiga jenis ni diperaku dalam keilmuan Islam. Dalam disiplin keilmuan tafsir ni, ulama-ulama terima ketiga-tiga jenis ni. Terima nak kabarnya. Maksudnya kalau ada orang tak terima, kok ada dia lah. Tapi dalam keilmuan Islam, tiga-tiga ni diperaku dan diterima. Baik. Apa tafsir isyari? Isyari ni orang panggil isyarat. Isyarat sebenarnya bahasa mudahnya lebih kepada pedoman, petunjuk. Dia bukan huraian ayat tu, tapi petunjuk dari ayat tu. Cuma ulama buat masuk senarai juga sebagai sejenis tafsir. Sebab itu ahli tasawuf sendiri, secara mudahnya tafsir isyari ini adalah khusus bagi ahli tasawuf, tafsir sufi. Dan antara kitab-kitab tafsir yang suhur dalam bab ni, Lataiful Isyarat lah, Al-Imam Al-Qushairi. Kemudian ada Al-Bahrul Madid oleh Ibnu Ajibah. Kemudian ada lagi lah beberapa tafsir. Tapi yang agak lengkap, Lataiful Isyarat oleh Imam Al-Qushairi, Bahrul Madid Ibnu Ajibah. Kemudian yang agak lengkap juga tapi tidaklah mencakupi secara sepertilah Lataiful Isyarat ni, tafsir Ibnu Arabi sendiri, tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Arabi sendiri, ada kitab tafsir dia. Dan adalah beberapa tafsir lagi, tafsir gaya sufi ni, isyarat ni. Baik, cuma saya nak jelas sikit tentang isyarat ni. Isyarat ni sebenarnya dia bukan menghuraikan tentang ayat tu secara langsung. Dia lebih kepada pedoman yang diperlihatkan oleh ayat tu. Itu isyarat. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf sendiri dia guna istilah lain. Ini mungkin pijak lah, tak apalah. Mana pijak tu tak apa. Sebab ni kita lambung ke tempat jauh sikit. Mana tak pijak tu dengar dululah. Masuk tak masuk ke biar, tak apalah. Dengar stage 2 pun tak apalah. Biar nampak sikit-sikit pun jadilah. Tapi target kita lebih daripada itu. Bukan yang depan ni saja. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Sahabat-sahabat kita yang lain, bagi yang ada asah dalam perkara ni, bolehlah dia dengar-dengar untuk dia pertimbang. Nak terima tak mau terima, kok ada lah. Cuma kita nak kabur, nak jelas sikit. Itu je. Baik. Ulama-ulama tasawuf sendiri
dia guna istilah lain, dia tak pakai sebagai satu bentuk tafsir. Dia guna istilah apa benda? Dia panggil mustanbatat. Sesuatu yang diistimba, yang difahami, pedomang yang diambil daripada sesuatu ayat. Dia guna istilah tu. Kalau Al-Imam Sirajuddin At-Tusi, yang kitab tasawuf besar dia tu, Al-Luma' tu, dia tak guna istilah tafsir, dia guna mustanbatat, yang diistimba, yang diambil pedomang daripada ayat tu. Itu konsep isyari ni. Sebelum saya pergi jauh sikit lagi, ada satu perkataan yang ada orang cuba menyamakan, cuba dia samakan dengan satu nama istilah lagi. Orang panggil tafsir batiniyah, batini. Ini hari ni nama-nama dekat-dekat keliru. Kita beli selipar gitu juga. Tengok Adidas dekat-dekat Asadi. Tengok jauh nampak dekat. Pandainya mereka. Kau orang cang-cang lah. Tak cang kena. Bayar mah jenis benda lain. Pening kawan ni. Nak kabarnya hari ni banyak benda-benda gini. Baik, sekarang ada satu lagi bentuk penafsiran yang dinamakan batiniyah. Ada orang menyamakan, dia samakan tafsiran ahli tasawuf ni, isyarat ahli tasawuf ni dengan tafsiran batiniyah ni. Dia samakan. Baik. Pertama sekali, ulama-ulama telah membahaskan dalam kitab-kitab mereka tu. Saya tak sebutlah setiap nama kitab tu, tapi mana-mana kitab yang membahaskan tentang ulumul Quran ataupun usul tafsir banyak menyebut tentang perkara ni. Adalah yang menyebut tentang perkara ni, kalau tidak semua pun. Baik. Antara syarat-syarat isyarat ni, sebelum saya pergi ke contoh lagi, syarat-syarat nak memahami isyarat Al-Quran ni, antara syaratnya banyak syarat yang disenaraikan oleh ulama, tapi hak kasar-kasarnya, pertama sekali, isyarat yang ditunjukkan oleh ayat tu tidak berlawan dengan makna zahir ayat tu, tidak membatalkan makna atau syariat zahir ayat tu. Itu syarat pertama. Maksudnya contoh ayat tu khabar suruh semayang, lalu diambil isyarat jangan semayang. Berlawan. Zahir ayat suruh, tapi diambil isyarat udahnya tu larang pula, balik. Bukan seperti syaratnya, bahawa isyarat ni, isyarat yang ditunjukkan oleh ayat ni tak berlawan dengan zahir syariat ayat tu, tak berlawan, tidak membatalkannya, tidak berlawan dengannya. Itu syarat pertama sekali. Jadi mana-mana isyarat ahli tasawuf ni hak berlawan dengan zahir Al-Quran ni, dengan syariat zahirnya tu, terbatal. Tak nak pakai isyarat tu. Tu suti. Nanti kita tengok. Kuci-kuci ni kena faham. Sipir-sipir ni kena tahu. Nak mengira kena tahu sipir. Kalau tidak, salah lah rizak dia kat gini. Yang kedua, syaratnya, bahawa makna-makna isyarat yang ditunjukkan itu, selain daripada dia ni tidak berlawan, dia diperkuatkan dengan dalil-dalil lain pula. Makna isyarat dia tu ada dalil lain pula yang memperkuatkan dia, yang menyokong dia, yang memperkukuhkannya. Maksudnya dia bukan satu-satunya. Makna yang ditunjukkan, yang diisyaratkan oleh ayat tadi tu sesuai dengan ayat lain, sesuai dengan hadis lain, sesuai dengan sumber-sumber lain. Maksudnya ada benda lain, ada ayat lain ataupun ada hadis lain yang boleh menyokong dia, mengesahkan dia, menguatkannya. Dua. Yang ketiga, antara syarat kasar-kasar lah, bahawa makna-makna yang diisyaratkan oleh ayat tadi tu
tidak dianggap sebagai satu-satunya. Hanya sebahagian saja. Hanya sebahagian. Bukan kata inilah satu-satunya makna ayat ni. Kacau. Baik, saya ulang balik bahawa antara syarat-syarat tafsiran tasawuf ni, tafsir isyarat ni, pertama sekali tak berlawan dengan zahir ayat itu sendiri. Yang kedua, ada sumber-sumber lain, dalil lain yang menyokongnya. Yang ketiga, ia bukan satu-satunya. Nak kabarnya hanya sebahagian saja, bukan satu-satunya. Nampaklah. Baik. Adapun batiniyah, biar gelak gambar lagi pun, pening lalak dah apalah, biar dengar-dengar dulu pun tak apa. Sikit-sikit. Nanti bila saya beri contoh lagi nampaklah. Adapun batiniyah ni sebenarnya satu kelompok di antara kelompok-kelompok Syiah. Batiniyah, kalau baca sejarah, Batiniyah ni kelompok Syiah. Tapi orang semabur, kelabu mata. Disebabkan kerana ada satu sedikit persamaan. Lalu dipukul rata, disamakan antara tasawuf dengan batiniyah, antara tafsir isyari ni, tafsir isyarat ni dengan kefahaman batiniyah ni. Dia buat sebaku je. Ni kesilapan besar sini. Batiniyah ini adalah kelompok Syiah. Baik, apa ciri-ciri batiniyah ni? Kalau berkait dengan tafsir ni, antara ciri dia bahawa makna-makna yang bersifat batin ni, makna-makna yang bersifat rohani ni, makna-makna yang bersifat di sebalik ni berlawang dengan makna zahir dia tu. Tu ciri-ciri batiniyah. Jadi kalau ada orang tafsir Al-Quran secara tafsiran maknawi, tafsir-tafsir isyarat ni, tiba-tiba tafsiran dia tu berlawang dengan syariat yang zahir, berlawang dengan nas yang zahir, maka itu adalah batiniyah, kebatinan. Biar nampak buah ni. Sebab syarat bagi isyarat ahli tasawuf ni, dia tak berlawang dengan syariat zahir, dia tak berlawang dengan zahir ayat. Dia hanya sebagai kepelbagaian huraian bagi ayat tu. Ingat, dia hanya sebagai kepelbagaian bagi huraian ayat. Kita pergi ke contoh seru. Baik, antara contoh mudah yang kita nak faham, di dalam Al-Quran ada menyentuh tentang zakat dan asnafnya, yaitu firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai ke hujung ayat lah. Baik, ayat ni tafsiran zahir dia ni, sesungguhnya sadaqat itu yakni harta zakat. Innamas sadaqat yakni harta-harta zakat tu lil fuqara. Pertama sekali, antara asnaf yang layak, yang paling layak untuk terimanya adalah orang-orang fakir. Lepas tu baru pergi miskin. Antara asnafnya, pertama sekali fakir, yang kedua miskin, banyak lagi lah orang berhutang dan sebagainya. Fisabilillah banyak. Jadi zahir ayat memberitahu kepada kita bahawa ayat ni berkenaan dengan asnaf, kelompok-kelompok yang mendapat bahagian harta zakat. Tapi di sebalik ayat ni, ahli tasawuf memahami suatu isyarat sufi. Ahli tasawuf dia faham satu isyarat sufi. Isyarat apa? Iaitu kata ulama tasawuf, dia faham secara isyarat ayat ni memberi pedoman
menunjukkan kepada suatu ehwal dalam tasawuf. Iaitu apa benda? Mereka kata yang dimaksudkan dengan fuqara di sini, orang miskin di sini, secara isyarat sufinya, bukan tafsir ayat, isyarat sufinya, iaitu orang yang miskin hati dia, jiwa dia, iaitu orang yang dia merasa kenal diri dia, dia rasa dia tak ada apa-apa satu, lalu hanya bergantung hajat, bergantung harap hanya kepada Allah. Itu orang fakir sebenar secara sufinya. Jadi orang dia rasa tak ada benda, semuanya milik Allah, sehingga hatinya hanya bergantung berpaut kepada Allah semata-mata. Rasa tak ada milik apa-apa. Sekalipun rumah dia gang tanah Belanda, rumah dia tu, pergi tengok rumah dia pitis tambung, gang tanah Belambok, tapi hati kecil dia tu rasa bukan milik aku tak ada apa satu. Itu fuqara secara isyarat sufi. Baik, sedekah ni pula, sedekah kalau zahir ayat ni dengan makna zakat, tapi isyarat sufi dengan makna pemberian Allah. Pemberian Allah itu untuk mereka ni. Lalu apa maksudnya? Ayat ni menurut ahli tasawuf mengisyaratkan, mempedomankan, memberi pedoman, memberi petunjuk kepada ahli tasawuf bahawa orang yang akan menerima pemberian Allah seperti hidayat, seperti laduni, makrifat dan sebagainya, siapa? Orang yang sampai darjat hatinya itu fakir, rasa tak ada apa satu dah, tak ada daya upaya diri, tak ada pemilikan diri, dengan bukan saja keyakinan tapi zauq rasanya, sehingga hatinya dengan tulus mengharap bergantung kepada Allah. Orang yang hati ginilah akan dikurniakan Allah, akan dicurahkan Allah dengan ilmu, makrifat, dengan kefahaman, dengan mukasyafah dan macam-macam istilah tasawuf lagi. Ini orang macam ni. Baik. Jadi cepat sangat. Sikit nak sempurna ayat ni. Jadi nak kabarnya bahawa ayat ni dari segi tafsirannya tidaklah nak menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ahli tasawuf tu. Ayat ni nak menjelaskan tentang asnaf orang yang dapat zakat tadi tu. Tapi ahli tasawuf memahami ayat ni menunjukkan kepada makna tadi tu. Dan makna tadi tu kalau dilihat kepada ayat dan juga hadis dalil-dalil lain, ada sokongan lain. Dan orang mengaji tasawuf dia faham dia ni. Tapi makna tadi tu dok berlawan dengan zahir ayat. Makna tadi tu dok kata zakat tu dok wajib. Makna tadi tu dok kata bahawa orang miskin dok boleh zakat. Dok kata gitu. Dia hanya sebagai pedoman yang dilihat. Itu isyarat. Tapi buat guna siapa signal dah. Ni pun isyarat kau ni. Nyala lampu tu kenyataan isyaratnya suruh berhentilah tu. Isyarat. Tu jenis isyarat kau ni. Tapi insya-Allah kita akan sambung huraian ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.